Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, adakah kita bakal saksikan jalan keluar bagi kegagalan kerajaan Muhyiddin? Dipetik daripada Info Rakyat, berita sepenuhnya. Hampir semua ketua parti kini difahamkan telah pun menerima jemputan untuk menghadap yang di Pertuan Agong yang dijadwalkan bermula hari ini hingga lusa. Walaupun difahamkan pertemuan Baginda dengan ketua-ketua parti itu adalah khusus untuk mendengar pandangan berkenaan krisis COVID-19 dan darurat, tetapi ada juga laporan mengatakan ia mungkin turut menyentuh berkaitan politik semasa negara. Hal berkaitan politik semasa negara jika ingin disentuh, selain tentunya juga berkait rapat dengan COVID-19 dan darurat, pasti saja tidak boleh lari daripada kedudukan kerajaan sekarang yang tidak stabil dan keperluan membentuk kerajaan baru atau setidak-tidaknya sebuah kerajaan perpaduan yang mewakili semua parti berdaftar. Realitinya, baik untuk menangani COVID-19, darurat atau masa depan negara, kerajaan PN pimpinan Muhyiddin Yassin ini sudah dikira gagal dan hilang kemampuannya. Ia bukan gagal biasa-biasa tetapi gagal paling teruk sekali, dan kalau ia kereta, ia dikira total loss yang sudah wajib dicampak ke kilang besi buruk. Jangankan mahu mengurus COVID-19, PKP dan vaksin, kerajaan dan menteri-menteri PN malah gagal dalam mematuhi SOP dan menjaga kestabilan harga minyak masak sekalipun. Kerajaan yang diterajui PN ini bukan saja gagal kerana dibandingkan dengan negara, kalau dibandingkan dengan negara-negara maju atau membangun yang lain dalam mengurus COVID-19, bahkan turut ketinggalan berbanding negara seperti Vietnam misalnya. Kegagalan kerajaan PN tidak saja dalam melaksanakan PKP sehingga ia berulang-ulang dan berpanjangan tanpa kesudahan, bahkan turut gagal mengurus pemberian vaksin di sebalik peruntukan besar telah disediakan untuknya. Kekecewaan Sultan Selangor semalam berkaitan pemberian vaksin adalah jelas gambaran kegagalan kerajaan PN yang tidak boleh dikompromi lagi. Maka itu, walaupun sukar untuk mengharap secara berlebihan, kemungkinan sesuatu yang positif dan drastik bakal muncul selepas pertemuan ketua-ketua parti dengan Agong nanti. Tetapi peluang terbuka ini haruslah sebaik-baiknya. Peluang seperti ini mungkin tidak berlaku lagi selepas ini. Ia bukan saja merupakan peluang kedua untuk ketua-ketua parti berterus terang, jujur dan ikhlas dalam memberi pandangan kepada Agong, khususnya tentang kegagalan kerajaan PN dan ketidakmampuan Muhyiddin. Tidak kurang pentingnya ialah Istana Negara juga harus melihat inilah juga peluang mereka sebagai payung negara untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik. Maksud mudahnya, selepas pertemuan dengan ketua-ketua parti nanti, kemudian disusuli pula dengan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja yang difahamkan pada 16 Jun, adalah sangat penting agar terhasil sesuatu perubahan yang boleh melega dan menggembirakan rakyat. Kalaupun tidak secara keseluruhan, sekurang-kurangnya buat kelompok majoriti rakyat negara ini. Keadaan negara, huru-hara dan lintang pukangnya yang ada sekarang, disertai dengan resah dan gelisah rakyat yang sudah sekian lama panjangnya membelenggu mereka. Tidak ada berubah apa-apa jika Muhyiddin kekal lagi sebagai Perdana Menteri selepas ini. Muhyiddin dan PN sudah gagal, bahkan kegagalannya tidak mungkin dapat diperbaiki atau dipulihkan lagi. Untuk itu, mahu tidak mahu, dan walaupun terlihat sukar, kemungkinannya menjadi kenyataan. Membiarkan Muhyiddin dan PN yang gagal ini untuk mengurus negara, ini bukanlah suatu pilihan. Sama ada ruang harus diberi untuk membentuk kerajaan baru atau kerajaan perpaduan, atau menetapkan suatu tempo tertentu selepas COVID-19 reda untuk diadakan PRU 15 bagi rakyat memilih kerajaan baru yang benar-benar ada keabsahan. Itulah antara pilihan yang terbaik buat ketika ini. Lalu, siapa yang harus jadi kerajaan sementara atau interim? Berdasarkan kedudukan jumlah ahli parlimen yang dimiliki, disertai gandingan tokoh-tokoh berkemampuan yang ada di dalamnya, gandingan PH dengan UMNO adalah paling munasabah sekali diberi mandat mengurus negara ini secara sementara sebelum PRU 15 bagi menggantikan PN yang gagal teruk sejak lebih setahun yang lalu. Gandingan itu bukan saja menyerlahkan majoriti yang tidak boleh dipertikaikan keabsahannya,
Lebih penting, ia juga adalah gambaran sebenar kemajuan Malaysia yang mampu memberi kestabilan dan keamanan. Berita penuh dipetik daripada sahbudin.com 9 Jun 2021. Kalau Mahyadin terus lagi jadi PM, negara akan terus huru-hara lintang pukang seperti sekarang. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.